Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar atau perniagaan tingkatan 5, topik mentafsir penyata kewangan menggunakan analisis nisbah kecairan dan juga analisis nisbah kecekapan. Okay, kalau pelajar ingat, sebelum ni kita dah sentuh berkenaan dengan nisbah aset. Cuba ya. Sebelum ni saya dah sentuh nisbah untung. So, kalau ikutkan dalam analisis nisbah ni, kita ada 3 kaedah pengiraan analisis nisbah. Yang pertama, untung. Yang kedua, nisbah kecairan. Dan yang ketiga adalah nisbah kecekapan. So, untuk hari ini, nota kita hanya fokus kepada nisbah kecairan dan juga nisbah kecekapan. Okey, sebelum kita meneruskan penerangan dalam nota ini, apa kata subscribe dan like channel saya terlebih dahulu. Okey, thank you. Okey, bagi topik ini, apa yang kita nak tengok adalah kita nak mengenal pasti dan boleh mengaplikasi pengiraan dalam analisis nisbah kecairan dan juga analisis nisbah kecekapan. So, untuk kedua-dua ni, apa yang kita kena lihat, yang pertama kita kena kenal pasti dululah apakah yang kita nak cari melalui nisbah ni, dan yang kedua kita kena tengok formula-formula yang kita guna pakai untuk mendapatkan nisbah tersebut, dan juga kita kena jelaskan apakah nilai yang kita akan dapat based on kita punya pengiraan tu. Okey, yang pertama kita akan tengok berkenaan dengan analisis nisbah kecairan. Okey, analisis nisbah kecairan ni dia adalah merujuk kepada keupayaan aset dengan mudah dalam bentuk tunai tanpa menjejaskan nilai aset. Maksudnya kita boleh menunaikan aset kita tanpa menjejaskan keadaan aset kita itulah, kita tunaikan dalam bentuk cash lah. Okey, kemudian nisbah kecekapan ni merujuk kepada keupayaan syarikat menukarkan ke dalam bentuk tunai untuk tempoh yang singkat. Kedudukan kecairan tinggi menunjukkan perniagaan ni mampu mendapat tunai kemudian membayar hutang dalam tempoh yang singkat. Itu yang kita maksudkan dengan nisbah kecairan. Okey, untuk nisbah kecairan ni kita ada nisbah semasa. Maksudnya tadi kan kita kata kita nak tunaikan. Okey, kalau kita belajar sebelum ni, kita punya kunci kira-kira aset semasa ni dia punya komponen dia adalah tunai, bank kan, stok. Itu antara aset-aset kita yang boleh tunaikan dengan pantas kan dalam masa yang singkat. So, untuk pengiraan analisis nisbah ni kita akan merujuk kepada nisbah semasa kita. Maksudnya aset semasa lah ya. Yang mana kalau kita tengok dekat sini, nisbah semasa ni dia nak mengukur kemampuan syarikat kita membayar pinjaman jangka pendek dengan menggunakan aset semasa. Okey, kalau kat sini saya ada bagi satu contoh untuk kita aplikasikan dalam formula kita kat sini. Contohnya kat sini kita ada syarikat A ni mempunyai aset semasa sebanyak RM697,237, manakala liability ataupun tanggungan dia, tanggungan semasa dia ialah 57400. Oleh itu kita kena cari nisbah semasa. Kalau pelajar tengok dekat sini, untuk kita dapatkan nisbah semasa, sekejap. Okay, kalau kita nak dapatkan nisbah semasa, kita ada formula. Ini adalah formula yang pelajar kena tahu untuk kita nak kira nisbah semasa. Tu formula dia adalah nisbah semasa sama dengan aset semasa bahagi dengan liability semasa. Maksudnya kita ambil semasa-masa dalam kunci kira-kira kita tu, iaitu aset semasa kita bahagi dengan liability semasa. So dalam soalan ni dia dah bagi dekat kita aset semasa dia adalah sebanyak 69723, manakala liability semasa dia kat sini adalah 57400. So berdasarkan formula yang telah diberikan ini, pelajar hanya perlu masukkan sahaja maklumat yang diberikan. So kalau kata kita dah ingat formula kita, formula yang pertama untuk hari ini, nisbah semasa sama dengan aset semasa bahagi dengan liability semasa. So dah dapat maklumat ni, kita masukkan dalam formula, maka jawapan yang kita dapat di sini adalah 12.1. Okey, sebabkan kita melihat kepada nisbah semasa ni, pelajar mesti dapatkan jawapan ni, kita letak titik bertindih menunjukkan bahawa dia adalah nisbah, dan 1 tu adalah kita punya benchmark kita. Kalau bermakna untuk kita punya jawapan yang kita dapat hasil daripada pengiraan menggunakan formula ni, kita kena jelaskan ataupun interpretkan nilai tu. Berdasarkan nilai yang kita dapat ni, dia menunjukkan bahawa setiap RM1 liability, maksudnya
liability semasa ni, tanggungan yang kita ada, hutang yang kita ada. Perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM12.10. Ini yang digambarkan. Nisbah semasa tu kita nak tengok kemampuan syarikat A ini untuk membayar segala hutang piutang yang jangka masa pendek dia dengan menggunakan aset semasa dia. So kalau kita kata nak tengok nisbah semasa, kita akan tengok kita punya formula nisbah semasa sama dengan aset semasa bahagi dengan liability semasa. So nilai yang kita akan dapat ni bermakna RM1 liability ataupun tanggungan ataupun hutang kita tu menunjukkan bahawa kemampuan aset kita membayar adalah sebanyak RM12.10. Itu yang dimaksudkan dengan nisbah semasa yang kita dapat berdasarkan maklumat syarikat ni. Dan apa yang kita boleh jelaskan dekat sini adalah kita sebut penjelasan kepada kita punya nilai yang kita dapat dari menggunakan formula. Ini jelaskan. Kalau kata soalan nak jelaskan maksudnya kena gunalah kaedah penerangan macam ni lah ya. Maksudnya nilai yang kita dapat 12.1 nisbah 1 ni, 1 ni adalah liability kita RM1. Kita punya kemampuan nisbah semasa kita adalah sebanyak RM12.10. Itu yang pertama ya, kita tengok kepada nisbah semasa. Okey, yang kedua kita nak tengok untuk hari ni adalah analisis nisbah kecekapan. Okey, dalam analisis nisbah kecekapan ni, pelajar akan lihat dua analisis. Yang pertama kita akan lihat pusingan ganti stok. Kita akan lihat pusingan ganti stok. Yang kedua kita akan lihat pusingan ganti aset. Okey, apa bezanya stok dengan aset ni? Okey, kalau yang pertama ni pelajar lihat pusingan ganti stok, dia adalah hubungan kos jualan dengan stok purata. Kos jualan dengan purata itu stok. Stok mestilah berkenaan dengan kos jualan dengan stok purata. Kalau stok purata ni maksud stok awal tambah dengan stok akhir bagi 2. Kenapa bagi 2? Sebab dia kata purata kan. Purata kita ada 2 jenis stok dalam perniagaan kita, iaitu stok awal dengan stok akhir. So kalau purata ni bermakna kita tambah stok awal dengan stok akhir, kita bahagi 2, kita akan dapatlah stok purata dalam sebuah perniagaan tu. Tapi kalau soalan yang kita harus jawab, biasanya dia dah bagi kita nilai. Tapi kalau dia tak bagi nilai, pelajar kena pasti dulu. Stok purata ni mestilah stok awal tambah dengan stok akhir bahagi dengan 2. Okey. Tadi dia kata pusingan ganti stok ni mestilah kos jualan dengan stok purata. Di mana fungsi pusingan ganti stok ni adalah menggambarkan kekerapan pusingan stok dan dapat mengukur keupayaan firma menjual barang dalam tempoh tertentu. Maksudnya kalau makin banyak kita punya pusingan stok tu, maksudnya semakin banyaklah jualan kita punya perniagaan tu. Maksudnya semakin baguslah kalau pusingan ganti banyak. Okay, kalau yang kedua ni kita akan lihat berkenaan dengan pusingan ganti aset, di mana kecekapan perniagaan menggunakan aset untuk menjana jualan. Nisbah yang tinggi adalah lebih baik dengan kecekapan pengurusan aset dia yang lebih baik. Okay, ini apa yang kita lihat. Yang pertama tadi pusingan ganti stok, kemudian pusingan aset. Kalau stok ni berkenaan dengan jualan dengan stok purata, kalau aset ni berkenaan dengan penggunaan aset dalam perniagaan. Aset-aset yang kita ada dalam perniagaan. Aset ni merujuk kepada aset tetap lah. Aset semasa dengan aset bukan semasa. Okey, ini adalah analisis nisbah kecekapan. So kita akan lihat, ini adalah definisi ataupun konsep yang kita kena tahu terlebih dahulu sebelum kita nak masuk kepada pengiraan dia. Okey, yang pertama tadi kita ada pusingan ganti stok kan. Pusingan ganti stok ni macam mana kita nak mendapat nilai dia. Saya ada bagi contoh dekat sini. Tapi sebelum tu kita tengok dulu dia punya formula. Ini adalah formula dia kalau kata pelajar nak kira pusing ganti stok. Ini adalah formula dia. Formula dia, pusing ganti stok sama dengan kos jualan barang bahagi dengan stok purata. Okey, ini adalah formula. Pelajar mesti kena ingat formula ni. Okey, kalau bagaimana kita nak aplikasikan kita punya formula ni, kita ada contoh soalan dekat sini. Soalan dia, syarikat A ni mempunyai kos jualan barang sebanyak 693,070, manakala stoknya adalah 278,334. Okey, kata kirakan pusingan ganti stok. Tadi pelajar kena ingat kan dia punya definisi tadi. Untuk pusingan stok ni kita kena tengok kos jualan. Dan juga satu lagi
stok, purata stok kan, purata stok. So daripada sini kita akan kirakanlah pusingan stok kita dengan masukkan nilai-nilai atau maklumat yang dibagikan ini dalam formula kita. Tadi formula kata untuk pusingan ganti stok ni sama dengan kos jualan barang bahagi dengan stok purata. So nanti bila kita dah kira apa yang kita akan dapat nilai ni. Nilai ni kita kena jelaskan, kita kena ulaskan, kita kena bagi justifikasi dia. Kenapa nilai ini? Apakah dimaksudkan dengan nilai yang kita dapat daripada pengiraan tadi? So, penjelasannya adalah di sini. Nilai yang kita dapat daripada pengiraan tadi adalah 2.94 kali. Ini bermakna kadar pusingan ganti stok menunjukkan perniagaan telah menggantikan ataupun membeli stok baru sebanyak 2.94 kali dalam satu tempoh perakaunan. Satu tempoh perakaunan ni bergantung kepada syarikat lah. Kalau syarikat tu dia kata dia buat tempoh 6 bulan ke, 12 bulan ke, 2 tahun ke, 3 tahun ke, bergantung lah. Tapi kalau kita tengok dekat sini bahawa syarikat A ni kadar pusingan dia punya ganti stok dalam tempoh perakaunan dia menunjukkan sebanyak 2.49 kali. Maksudnya baguslah kan dalam perniagaan kita kalau kita ada ganti stok yang semakin banyak, bermakna kita punya jualan kita semakin meningkat lah. Itu yang digambarkan dengan pusingan ganti stok. Okey, apa yang kita kena tahu dekat sini? Pertama tadi, apakah yang dimaksudkan dengan pusingan ganti stok. Kemudian yang kedua, formula dia. Kemudian maklumat daripada soalan tu kita akan kira bila kita dah dapat pengiraan. Kita kena interpret. So, ada 3 perkara ataupun 4 perkara yang kita kena tahu dalam pusingan ganti stok. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga dalam pusingan dalam nisbah kecekapan tadi, yang pertama kita kena tahu pusingan ganti stok dan yang kedua kita kena tahu berkenaan dengan pusingan ganti aset. Okey, tadi kita tahu pusingan ganti aset ni adalah pergantian aset yang mana kita guna pakai aset kita untuk aktiviti jualan kita. Itu adalah pusingan ganti aset. Okey, kalau kita tengok ganti aset ni, kita punya formula dulu. Pertama kita tengok formula. Formula dia kalau kita nak dapatkan pengiraan untuk pusingan nisbah pusingan ganti aset ni, formula dia adalah pusingan ganti aset sama dengan jualan bersih. Tadi kita tengok kos jualan kan. Sekarang ni kita tengok jualan bersih bahagi dengan jumlah aset. Ini adalah formula dia yang kena ingat. Pelajar kena ingat. Berdasarkan formula ni, kita boleh masukkan maklumat yang ada dalam soalan. Contoh kat sini kita ada soalan. Dia kata syarikat A ni mempunyai jualan bersih sebanyak 567,320. Kemudian jumlah asetnya adalah sebanyak 713,970. Dia nak kita kirakan nisbah pusingan ganti aset syarikat A. So maklumat-maklumat yang kita ada ni kita boleh masuk dalam formula. So pelajar kena tahulah formula ni. Bila kita dah kira, ini adalah jawapan yang kita dapat, iaitu 0.79 kali. So apa yang dimaksudkan dengan 0.79 kali? Dia adalah kadar pusingan ganti aset yang menunjukkan kecekapan dalam mengurus aset sebanyak 0.79 kali dalam satu tempoh perakaunan. So ini dia punya alasan ataupun ulasan kepada nilai yang kita dapat daripada pengiraan pusingan ganti aset. Okey. So untuk hari ni matlamat kita tadi ada 2 sahaja. Yang pertama kita nak tengok analisis kecekapan. Kita punya analisis kecairan, dan yang kedua kita melihat kepada analisis analisis kecekapan dalam perniagaan. So analisis kecairan ni kita nak tengok bagaimana kita punya aset yang ada ni. Kita nak lihat kepada 2 kan. Jadi 2 perkara sahaja yang kita bincangkan dalam kita punya nota ni, iaitu nisbah kecairan. Kecairan ni kita pastikan tunai yang ada dalam syarikat kita tu, aset yang kita ada dalam syarikat kita tu mudah ditunaikan ataupun tidak. So kalau nisbah kecekapan ni kita nak lihat kepada pusing ganti, sama ada pusing ganti stok ataupun pusing ganti aset. Ini kita lihat kedua-dua ni lah perkara yang kita dah bincangkan dalam nota ni. Kemudian apa yang kita dah lihat tadi, kedua-dua ni dia ada definisi ataupun konsep yang pelajar kena tahu. Kemudian yang kedua, pelajar kena tahu formula yang kita guna pakai dalam setiap ni. Kita ada 3 kaedah pengiraan. Untuk nisbah kecairan kita lihat kepada nisbah semasa. Kemudian untuk nisbah kecekapan kita lihat ada 2 perkara dekat sini, pusingan ganti stok dan juga pusingan ganti aset.
Okey, bagi ketiga-tiga ni, apa yang pelajar kena tahu, pertama dia punya konsep lah. Yang kedua, pelajar kena tahu formula. Apa formula yang kita guna untuk kita dapatkan nilai bagi setiap nisbah yang kita nak cari tu. Kemudian nilai tu pelajar perlu interpret ataupun jelaskan. Bila dah jelaskan tu, kita boleh gambarkanlah situasi perniagaan kita. So, berdasarkan nota ni, itu sahaja yang saya bincangkan. Okey, bagi pelajar saya ada sertakan dekat sini latihan. Ada 2 latihan, pelajar kena jawab dan aplikasikan apa yang kita dah belajar. So, untuk pelajar, bukan pelajar saya, boleh menontonlah video ni supaya video ni boleh bermanfaat dah, membantu kita untuk faham topik yang ini. So, kita jumpa lagi untuk next topik. Assalamualaikum. Bye.